Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat Hari Raya kepada semua para pendengar, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini masih lagi diberikan kesempatan dan peluang untuk kita sama-sama meneruskan siri Al-Quran Sahabatku yang merupakan program yang dirancang oleh pihak Masjid Al-Muktafi Billah Shah sepanjang kita semua berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, dan mudah-mudahan inisiatif ini, usaha daripada pihak masjid ini memberikan manfaat kepada kita semua dalam kita cuba untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, insya-Allah. Terlebih dahulu, seperti biasa, para pendengar yang dikasihi oleh Allah, bagaimanakah kualiti audio di tempat anda semua? Adakah clear ataupun tidak? Dan terlebih dahulu, silakan tekan butang share untuk manfaat semua orang perkongsian kita hari ini, insya-Allah. Dan jangan lupa juga untuk terus like di page Masjid Al-Muktafi Billah Shah bagi anda semua mengetahui aktiviti dan program yang dilaksanakan di Masjid Al-Muktafi Billah Shah ini, insya-Allah. Teruskan share terlebih dahulu, like dan juga subscribe di YouTube di channel TV MAMBS, dan juga boleh mengikuti di Instagram kami mambs.kt, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah hari ini kita akan sambung tahsin surah-surah lazim pilihan, dan hari ini kita akan sama-sama membaca dan membaiki bacaan kita di surah Al-Qari'ah, insya-Allah. Surah Al-Qari'ah. Baik, sebelum saya mulakan, siapa-siapa yang sedang mendengar boleh share, boleh komen di ruangan komen untuk kami kenal pasti terlebih dahulu bagaimanakah kualiti audio di tempat kalian, clear ataupun tidak, sebelum saya memulakan perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah. Okey, kalau kualiti audio dalam keadaan clear, insya-Allah kita teruskan untuk sama-sama membaca surah Al-Qari'ah terlebih dahulu, dan kita kenal pasti hukum-hukum tajwid yang berkait, dan sama-sama kita tahsin bacaan kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sama-sama membaca terlebih dahulu surah Al-Qari'ah ini. Kita mulakan dengan isti'adzah, basmalah dan surah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca satu surah. Baik, kita akan pergi satu persatu insya-Allah tuan-tuan para pendengar yang dikasihi oleh Allah. Terlebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana kita dah ulas sebelum-sebelum ini, hukum-hukum yang berkait, sifat-sifat huruf yang berkait, dan kita teruskan pada ayat yang pertama insya-Allah. Baik, saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut bersama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Okey, di sini dalam ayat Al-Qari'ah ataupun dalam kalimah Al-Qari'ah, apa yang perlu kita kenal pasti ialah bila mana permulaan ayat ini dimulakan dengan alif lam. Dimulakan dengan alif lam. Sama seperti mana Al-Fatihah yang telah kita tahsin sebelum ini. Pastikan huruf lam ini tuan-tuan sekalian, kita kena jelaskan bunyi lam yang sukun. Mesti dibaca dengan izhar. Jangan dibaca dengan qalqalah ataupun dibaca dengan harakat. Apa maksud harakat? Jangan dibaca dengan berbaris. Kerana lam di sini tandanya sukun. Bimbang kalau kita baca dengan berbaris, maka dia akan merubah kepada makna. Bimbang kita membaca seperti al-qari'ah, al-qari'ah. Sedangkan di sini adanya alif lam dipanggil lam muta'arif. Di sini lam sukun hendaklah dibaca dengan izhar, dengan jelas. Okey? Dan jangan juga dibaca dengan qalqalah. Dia jadi al-qa, al-qa. Itu seperti qalqalah. Sedangkan huruf qalqalah tidak termasuk huruf lam. Huruf qalqalah ada 5 huruf yang kita dah jelas sebelum ini. Qaf, ta, ba, jim, dal. Di sini adanya huruf lam yang sukun sahaja. Baik. Al-Qari'ah. Di sini adanya huruf qaf. Jangan bertukar juga dengan huruf kaf. Kerana makhraj yang sama berada di pangkal lidah. Qaf dengan kaf. Di sini huruf qaf hendaklah dibaca dengan tebal. Kerana huruf qaf ini merupakan huruf isti'ala. Diberikan dengan sifat yang meninggi. Al-qa. Qa. Jangan dibaca dengan al-qa. Ataupun al-ka. Itu salah. Al-qa. Okey. Kemudian di sini adanya huruf ain. Seperti mana yang telah saya jelas sebelum ini, tuan-tuan. Huruf ain tempatnya ialah di pertengahan halqum. Jangan bertukar menjadi huruf hamzah yang berada di pangkal halqum. Ataupun huruf ain yang keluarnya di bahagian hidung. Ain bukannya di bahagian hidung dan bukan di pangkal halqum. Tapi berada di pertengahan halqum. A, ai, au, a. Itu sebutan huruf ain. Kalau kita berbunyi di bahagian hidung, dia akan jadi sengau. Al-Qari'ah. Itu berada di bahagian hidung. Ataupun kita tukarkan kepada huruf hamzah yang berada di pangkal halqum, dia akan jadi Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Yang sebenarnya ialah Al-Qari'ah. Berada di pertengahan halqum. Baik, selesai ayat yang pertama, kita terus pada ayat yang kedua. Mal Qari'ah. Baik, ayat yang kedua pun sama kerana dia berkait dengan kalimah Al-Qari'ah juga. Al-Qari'ah ini maksudnya yang berkait dengan hari kiamat. Okey, ni adalah persoalan Mal Qari'ah, apakah itu hari kiamat. Baik, kemudian kita terus pada ayat yang ketiga, tuan-tuan para pendengar. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan terus ikut insya-Allah. Kemudian وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ.
Okey, di sini terdapat satu hukum pada kalimah wama dan juga kalimah adraka. Adraka. Di sini tuan-tuan para pendengar, apa hukum yang terlibat di sini? Hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Wa ma adraka. Mad jaiz munfasil. Kenapa dipanggil mad jaiz munfasil? Kerana bertemunya huruf mad dan juga hamzah dalam dua kalimah. Okey, nak kenal mad jaiz munfasil ialah apabila huruf mad ada berapa tuan-tuan? Huruf mad ada 3. Alif atau waw atau ya bertemu dengan huruf hamzah. Di sini huruf mad di sini adalah huruf alif. Kemudian bertemu dengan huruf hamzah di sini, huruf hamzah dalam dua kalimah. Yang mana dua kalimah? Satu kalimah disebut wama. Satu kalimah lagi ialah adraka. Jadi dua kalimah di sini maka hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil boleh dibaca dengan qadar mengikut riwayat kita ini, riwayat Hafs an Asim, mengikut Thariq Asy-Syatibi boleh dibaca dengan 4 atau 5, mengikut Thariq Jazari boleh dibaca dengan qadar 2 atau 4 atau 5 harakat. Adapun dalam riwayat yang lain seperti Wash, Hamzah, dia membaca dengan kadar 6 harakat. Bagi kita riwayat Hafs an Asim ini tuan-tuan para pendengar, maka boleh dibaca dengan kadar 2 atau 4 atau 5 harakat dengan syarat sekiranya kita membaca di awal ini mad jaiz dengan 2 harakat, maka seterusnya hendaklah dibaca dengan kadar 2 harakat. Okey? Contoh, saya baca dengan kadar 2 harakat, wa ma adraka, ataupun kita baca dengan kadar 4 harakat, wa ma adraka, ataupun dibaca dengan 5 harakat, wa ma adraka. Okey, hukumnya di sini ialah mad jaiz munfasil. Tuan-tuan jangan keliru dengan hukum mad wajib muttasil. Hukum mad wajib muttasil dia kaedah dia sama apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah. Akan tetapi mad jaiz 2 kalimah, mad wajib 1 kalimah. Di sini 2 kalimah maka hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Bezanya ialah kalimah sahaja tuan-tuan. Sama ada 1 kalimah maupun 2 kalimah. Okey? Kemudian pada kalimah adraka adanya di sini huruf dal yang sukun. Inilah baru kita panggil sifatnya qalqalah di sini, huruf qalqalah. Maka hendaklah dibunyikan sedikit lantunan bagi huruf dal ini kerana dia merupakan huruf qalqalah. Jadi bacaannya ialah adra, adra. Okey, adra. Itu huruf dal bunyi lahjah Arabnya adra, adraka. Jangan kita sebenarnya terlalu ikut dengan lahjah Melayu kita ni. Ramai yang sebut dengan adra, adra. Itu bunyi Melayu tuan-tuan sekalian. Okey. Kita cubalah kita pelan-pelan kita baiki lahjah kita ni. Wa ma adra, adra. Itu lahjah Arabi. Okey. Di sini ialah qalqalah. Qalqalah ada berapa? Qalqalah ada 5 huruf. Qaf, ta, ba, jim, dal. Baik, kita terus lagi. Wa ma adraka mal qari'ah. Sama juga hukumnya seperti mana ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Kita terus pada ayat yang keempat insya-Allah. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut kemudian insya-Allah. Terima kasih Ustaz Raja atas komen sebagai panduan kepada para pendengar. Mungkin kita ada pendengar yang baru masuk live kita hari ini. Tidak terlepas perkongsian kita sebelum-sebelum ini. Alhamdulillah. Okey, kita terus pada ayat yang keempat insya-Allah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Okey, pada ayat yang keempat ini perlu kita ambil cakna sikit pada kalimah an-nasu. An-nasu, kerana di sini adanya huruf nun yang bersabdu ataupun dipanggil nun tasydid. Okey, nun tasydid ataupun dipanggil syiddah sama. Nun yang bersabdu di sini
Ingat, bila nun yang bersabdu ataupun mim yang bersabdu, hendaklah dibaca dengan dengung. Okey, hendaklah dibaca dengan dengung 2 harakat. Adapun guru-guru yang dulu-dulu ada sebut, hukumnya dipanggil wajibul ghunnah, wajib dengung. Akan tetapi dalam kitab-kitab yang saya belajar, tidak spesifik sangat disebut hukum wajibul ghunnah itu. Cuma disebut nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu hendaklah dibaca dengan ghunnah, hendaklah dibaca dengan dengung. Okey. Maka di sini hendaklah kita dengungkan 2 harakat. Yauma yakunun nasu, yauma yakunun nasu. Okey. Dengung 2 harakat pada kalimah an-nas. Kemudian pada kalimah kal-farashi. Kal-farashi. Apa yang nak saya tekankan di sini tuan-tuan sekalian, pada huruf ra yang berbaris di atas. Huruf ra yang berbaris di atas, maka di sini hendaklah dibaca dengan tafkhim, tafkhimur ra. Hendaklah dibaca dengan tebal. Kerana sebab apa kena baca dengan tebal? Kerana huruf ra itu sendiri huruf yang berbaris di atas. Ingat, kalau ra yang berbaris di atas ataupun berbaris di hadapan, maka hendaklah dibaca dengan tafkhim, hendaklah dibaca dengan tebal. Adapun huruf ra yang berbaris di bawah, hendaklah dibaca dengan nipis. Contoh huruf ra yang berbaris di bawah dibaca dengan nipis pada ayat yang ketiga sebelum ini. Pada kalimah mal-qari, mal-qari'ah. Ri di sini hendaklah dibaca dengan nipis. Sama juga ayat yang kedua. Mal-qari'ah, al-qari'ah. Ra di sini hendaklah dibaca dengan nipis kerana ra di sini berbaris di bawah. Ayat pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Akan tetapi pada kalimah fara, hendaklah dibaca dengan tebal kerana ra itu berbaris di atas. Dipanggil baris fathah. Di sini dipanggil baris kasrah. Okey, itu istilah dalam bahasa Arabnya. Jadi jangan dibaca dengan fara. Itu dibaca dengan nipis tuan-tuan. Okey, hendaklah dibaca dengan tebal. Kal fara, fara. Dan jangan terlalu tebal sehingga menjadi ro. Kal faru, itu salah. Ra yang berbaris di atas bunyinya ra. Bukannya ra, bukannya ru. Bunyinya ra. Ra. Okey. Kal farashi yauma yakunun nasu kal farashi. Kal farashi. Dan di sini juga hati-hati bila mana ada alif lam seperti mana pada awal ayat tadi, awal surah tadi, janganlah dibaca dengan berbaris di atas maupun kita jadikan ianya sebagai huruf qalqalah. Kalafara, kalafara. Bukan kalafara. Pegang betul-betul huruf lam sukun ni tuan-tuan. Jangan jadi kalafara ataupun kalafara. Pegang lam sukun, bunyinya ialah kalfa, kalfa, kalfarashi. Dan di sini juga adanya huruf alif lam. Terus masuk huruf alif lam di sini. Kerana hukumnya di sini ialah izhar qamari. Di sini hukumnya izhar qamari, di sini izhar qamari, di sini izhar qamari, di sini pun izhar qamari dan di sini pun izhar qamari. Apa maksud izhar qamari? Izhar qamari ini hendaklah dibaca dengan jelas, izhar. Dan qamari itu merupakan istilah yang diberikan oleh para ulama yang berkait dengan huruf-huruf bulan. Dia ada 2 tuan-tuan. Satu izhar qamari, orang kita panggil alif lam qamariyah, ataupun disebut sebagai idgham syamsi, orang kita panggil alif lam syamsiyah. Istilah al-qari'ah, istilah qamariyah, istilah syamsiyah yang ulama bagi ada sebabnya dan sebelum ini telah diterangkan oleh Ustaz Raja sebelum ini, sahabat saya, kenapa dipanggil alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, berkait dengan huruf-huruf bintang, huruf-huruf matahari, huruf-huruf bulan yang telah diterangkan sebelum ini. Saya tak mau panjang pada hari ini kerana telah dijelaskan sebelum ini berkait dengan hukum izhar qamari dan juga idgham syamsi. Dan di sini ialah berkait dengan izhar qamari ataupun kita sebut sebagai alif lam qamariyah. Kalimah ada alif lam di sini, maka hendaklah dibaca dengan izhar, hendaklah dibaca dengan jelas kerana adanya huruf-huruf qamariyah, yang mana huruf-huruf qamariyah itulah yang akan
menjelaskan bintang yang diumpamakan alif lam ini sebagai bintang, maka hendaklah dibaca dengan izhar. Baik, kita terus. Kemudian di sini tuan-tuan sekalian adanya juga huruf qalqalah, iaitu huruf ba yang sukun. Maka hendaklah diberi sifat qalqalah di sini kal farashil ma. Shil mab, huruf ba yang sukun. Kal farashil mab. Kal farashil mab. Bunyi huruf qalqalah, huruf ba di sini. Ingat tuan-tuan sekalian, huruf qalqalah dia bukan dibuat-buat, dia lantunan secara sendirinya, kerana itulah sifat huruf tersebut apabila sukun. Saya ulang, huruf qalqalah jangan dibuat-buat. Huruf qalqalah dia automatik, secara langsung memang dia akan menjadi lantung, kerana itulah sifat huruf qalqalah apabila dia berbaris atau apabila dia bertanda sukun, apabila dia mati. Okey, maksudnya bila kita baca tu memang dia akan lantung sendirinya. Kalau kita buat-buat itu tak jadi. Ada juga orang yang buat-buat qalqalah ini, dia akan baca macam mana? Kal farashil mabsu mab, dia buat-buat bunyi huruf ba yang sukun itu seperti mana qalqalah. Padahal qalqalah ini memang sendirinya dia akan melantung huruf ini. Okey? Dan di sini adanya huruf fa. Dan hujung ayat ini juga adanya huruf tha. Huruf tha di sini jangan tertukar tuan-tuan dengan huruf sin. Ramai yang baca dengan huruf sin. Yang bacanya bunyi sin ataupun huruf shin. Contoh saya baca, kenapa bunyi shin? Kerana sebelum kalimah al-mabthuth ini adanya huruf shin di sini. Ramai juga yang sedengar bunyinya kal farashil mabshush ataupun dibaca kal farashil mabsus, dibaca dengan huruf sin. Maka hati-hati di sini para pendengar, bukan huruf sin, bukan huruf shin, tetapi huruf tha. Huruf tha makhraj hurufnya kat mana? Di hujung lidah. Hujung lidah antara dua gigi kita ni, gigi atas dan gigi bawah. Kalau ni saya umpamakan gigi kita, gigi atas, yang ini gigi bawah, huruf tha berada di tengah-tengah. Kita kacik tengah-tengah tu. Ada tiga beradik tempat keluarnya, satu huruf tha, dua huruf zal, tiga huruf dha. Tha, dha, dha, tempat yang sama. Maka selepas ini pastikan sebutan kita betul, makhraj huruf kita betul, jangan keliru lagi huruf tha dan juga huruf sin maupun huruf shin. Okey, pastikan sebutan dengan betul insya-Allah. Baik, kita terus pada ayat yang ke-5 insya-Allah. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Okey, pada ayat yang kelima, وَتَكُونُ الْجِبَالُ. Ada lagi alif lam di sini, maka izharkan bacaan alif lam. Sebut betul-betul, pegang betul-betul terlebih dahulu lam sebelum kita menyebut huruf jim yang berbaris di bawah ini. Kemudian di sini pun sama, kal'ihni, ada lagi alif lam, maka pegang betul-betul huruf lam di sini, jangan jadikan huruf lam yang berbaris maupun qalqalah. Dan di sini tuan-tuan adanya huruf ha simpul, dan ha ini adalah ha yang sukun. Dan sebelum itu adanya huruf ain yang berbaris di bawah. Apa yang saya nak tekankan di sini, satu, makhraj huruf ain jangan bertukar dengan huruf hamzah ataupun ain yang keluar di hidung seperti mana saya sebut pada ayat yang pertama tadi. Yang keduanya, ain yang berbaris di bawah bunyinya ai. Ai. Dan ramai orang kita ni tuan-tuan sekalian, bila huruf yang berbaris di bawah dia jadi leweh bunyi. Orang Terengganu sebut leweh. Orang KL panggil apa Ustaz Fiza? Kalau leweh Ustaz Fiza? Ustaz Fiza pun tak tahu. Okey. Maksud saya leweh tadi tu jangan dibaca dengan kal'e. Kal'e. Ramai yang baca wa takunul jibalu kal'ahni. Dia jadi begitu. Sama macam surah Al-Fatihah. Ramai yang baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa jadi 'alaihim? Sedangkan hak baris bawah bunyinya hi. Ain berbaris di bawah bunyinya ai, bukan ai. Okey, dan hak di sini hak yang sukun, jangan bertukar dengan hak yang pedas. Ni huruf ha, bukan huruf ha. Huruf ha simpul, adapun kalau hak itu adalah hak yang pedas,
Kerana makhraj hurufnya yang berbeza. Ha di sini tempat keluarnya ialah di pangkal halkum. Kalau huruf ha berada di pertengahan halkum. Beza tuan-tuan. Walaupun di huruf halkum. Okey, jangan bertukar dengan huruf ha yang pedas. Kemudian di sini ada lagi huruf alif lam, izharkan huruf lam di sini, dan di sini hukum adanya nun sukun bertemu dengan huruf fa. Nun sukun bertemu dengan huruf fa. Nun sukun di sini tuan-tuan, kalau ingat sebelum Syawal baru ini dalam Ramadan saya pernah sebut, bila nun yang sukun sekiranya tidak ada tanda sukun di atasnya, maka hendaklah dibaca dengan dengung. Kalau ada tanda sukun di atasnya, maka hendaklah dibaca dengan izhar. Jelas? Saya ulang lagi sekali. Huruf nun sukun, sekiranya di atasnya tidak ada tanda sukun, maka hendaklah dibaca dengan dengung. Kalau tidak ada tanda sukun, maka hendaklah dibaca dengan izhar. Maka di sini, ada ke tak ada tuan-tuan? Tidak ada tanda sukun. Maka hendaklah dibaca dengan dengung. Hukumnya di sini ialah ikhfa hakiki. Hukumnya ialah ikhfa hakiki. Okey. Jadi dengung dua harakat. Bunyinya ialah kal'ainil manfush. Dan kita sukunkan, akhirkan ayat ini dengan sukunkan huruf shin. Huruf shin. Okey, jangan bertukar pula dengan huruf tha. Tadi huruf tha tadi bertukar dengan shin jadi sin. Huruf tha jadi shin jadi sin. Ini huruf shin jangan bertukar dengan huruf tha maupun huruf sin. Ini ialah huruf shin. Makhraj huruf shin kat mana? Berada di pertengahan lidah. Huruf pertengahan lidah ada berapa huruf? Ada 3 huruf. 1 huruf shin, 2 huruf jim, 3 huruf ya. Shin, shin, jim, ya. Okey, ada 3 huruf. Shin, jim, ya. Huruf yang berada di pertengahan lidah. Baik, kita teruskan pada ayat yang ke-6. Saya baca terlebih dahulu. Tuan-tuan ikut insya-Allah. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Okey, pada ayat yang ke-6, pertama sekali pada kalimah fa'amma. Seperti mana saya sebut pada kalimah an-nasu. Ingat saya sebut tadi apa dia? Apabila huruf nun yang bertasydid dan juga mim yang bertasydid, maka hendaklah dibaca dengan dengung 2 harakat. Fa'amma, fa'amma, fa'amma. Dan di sini dimulakan dengan huruf fa. Huruf fa di sini merupakan huruf yang berada di 2 bibir. Dipanggil huruf asy-syafatain. Huruf fa. Maka sebutannya ialah fa, fa, fa. Kenapa saya tekankan di sini? Kerana ramai dalam kalangan kita orang Melayu ni dia jadi huruf jawi di sini. Ramai yang baca dengan huruf pa. Pa, amma, amma. Tak jadi tuan-tuan. Sama seperti mana surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kufuwan itu huruf pa. Huruf pa huruf yang berada dalam huruf jawi. Ini huruf fa, huruf dalam bahasa Arab. Quran bukan bahasa Jawi, Quran dalam bahasa Arab. Maka di sini ialah huruf fa. Sebut betul-betul huruf fa. Fa, amma. Dengung. Fa, amma. Dengung 2 harakat dan sini adanya huruf alif. Asli di sini 2 harakat juga. Fa, amma, ma. Fa, amma, ma. Okey. Kemudian di sini ada lagi huruf nun yang sukun. Ingat saya sebut tadi, nun yang sukun, bila mana tidak ada baris di atasnya, maka hendaklah dibaca dengan dengung. Maka di sini hendaklah dibaca dengan dengung 2 harakat dan hukum di sini ialah ikhfa hakiki. Sama seperti mana kalimah al-manfush ini juga ikhfa hakiki. Jadi bunyinya ialah mantha, mantha. فَأَمَّا مَنْ ثَا فَأَمَّا مَنْ ثَا. Okey. Dan di sini ialah huruf fa. Di sini ialah huruf fa. فَأَمَّا مَنْ ثَا. Jangan dibaca dengan huruf sin maupun huruf shin.
jadi sya ataupun sa. Jangan baca dengan sakulat. Ini huruf tha. Fa. Man tha. Okey, satu. Kemudian di sini adanya huruf qaf. Qaf, huruf yang berada di pangkal lidah. Jangan bertukar dengan huruf kaf. Jangan dibaca dengan sakulat. Satu dah salah dah, huruf tha jadi huruf sin. Dibaca dengan sa. Yang kedua, qaf dibaca dengan huruf kaf. Saku. Bukan saku, tuan-tuan. Tapi di sini ialah fa. Dan huruf qaf. Qu. Faqu. Itu bunyinya. Man faqu. Man faqu. Bukan man sakulat. Kalau sakulat jadi huruf sin dan kita dah ubah huruf qaf kepada huruf kaf. Salah bacaan kita. Dan di sini adanya huruf ta yang merupakan huruf hamas. Hendaklah dibunyikan sifat hamas bagi huruf ta yang sukun ini. Jangan terlalu kuat sangat bunyi hamas itu. Sebab ramai juga yang baca dengan فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ ثَقُلَتْ. Jadi macam tu. Sedangkan huruf ta ini, dia juga merupakan huruf syiddah. مَنْ ثَقُلَتْ. Begitu je bunyi. ثَقُلَتْ. Bukannya مَنْ ثَقُلَتْ. Dia jadi kuat sangat angin. Itu pun salah, tuan-tuan. Huruf ta yang sukun bunyinya ثَقُلَتْ. ثَقُلَتْ. Sikit sangat. Okey. Kemudian di sini mawazinuh. Mawazinuh. Adanya huruf zai di sini. Jangan bertukar dengan huruf zal. Zal yang kaki pendek. Ini zai yang kaki panjang. Zal seperti huruf dal. Tetapi ada titik di atasnya. Itu huruf zal. Ya, jangan bertukar dengan huruf zal. Kerana di sini ialah huruf zai. Mawazi. Bukan mawazi. Okey. Mawazinuh. Kita wakafkan huruf ha di sini. Ini dipanggil hak dhamir. Hak dhamir ini berbaris dhammah, berbaris di hadapan, dan kita wakaf dengan berbaris sukun. Okey, kita terus pada ayat yang ke-7. InsyaAllah. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Okey, fahuwa fi. Jangan dibaca dengan sukunkan huruf ha. Sedangkan di sini huruf ha berbaris di hadapan. Jangan kita baca menjadi fahwa. Fahwa fi. Dalam qiraat yang lain ada berkait dengan kalimah fahwa dibaca dengan fahwa. Tapi dalam riwayat kita dibaca dengan berbaris di hadapan. Bukannya fahwa, tapi dibaca dengan fahuwa. Pelan-pelan, tuan-tuan. Perlahan-perlahan. Jangan dibaca gopoh. Kalau baca gopoh, mungkin akan jadi hilang dhammah bagi huruf ha ini. Satu-satu kita sebut. Fahuwa. Okey? Fahuwa fi ain. Jaga betul-betul. Huruf ain. Pertengahan halqum. Aisyatirra. Syatirra. Di sini adanya huruf ta yang berbaris dua di bawah. Adanya hukum yang berkait dengan tanwin di sini. Okey, ta marbutah di sini berbaris dua di bawah. Satu, bila bila huruf yang berbaris di bawah ini sama seperti yang saya sebut tadi, jangan dibaca dengan lewe. Hendaklah dibaca dengan tin. Aisyatin. Jangan dibaca aisyatin. Shtin, itu salah. Tin. Okey? Aisyatin. Kemudian, selepas huruf ta yang bertanwin ini, yang berbaris dua di bawah ini, bertemu dengan huruf ra. Hukumnya di sini ialah idgham bila ghunnah. Hukumnya idgham bila ghunnah. Apabila tanwin ataupun nun yang sukun bertemu dengan huruf ra ataupun huruf lam, maka hukumnya ialah idgham bila ghunnah. Okey, idgham bila ghunnah. Apa maksud idgham bila ghunnah? Memasukkan tanpa dengun. Memasukkan apa? Memasukkan huruf yang berbaris dua di bawah ini, tanwin ini, ke dalam huruf ra. Sebab itu kita tidak baca dengan dengung. Kita baca dengan idgham, tetapi tidak dengung. Fahuwa fi 'isyatir ra. Syatir ra. Tidak dia baca dengan
'aishatir ra. Kalau kita baca dengung itu, salahlah bacaan kita. Fahuwa fi 'aishatir ra. 'Aishatir, itu salah. Tin, tak ni tak marbutah ini berbaris dua di bawah, bunyinya tin. Terus masuk kepada huruf ra. Fahuwa fi 'aishatir radiyah. Okey. Dan di sini juga huruf tak marbutah kita waqafkan di sini, maka kita berikan tanda sukun dan dia bertukar menjadi huruf ha. Tak marbutah bila sukun, bila waqaf kita sukunkan dia, maka dia bertukar menjadi huruf ha. Sebab tu kita baca fahuwa fi 'aishatir radiyah. Kita tak baca dengan radiyat. Salah. Kerana di sini tak marbutah akan menjadi huruf ha bila mana diwaqafkan dan diberi sukun kepadanya. Okey, selesai kita ayat yang ke-7. Kita terus pada ayat yang ke-8 insya-Allah. Saya baca, tuan-tuan ikut kemudian. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Okey, bagus. Alhamdulillah. Wa amma, sama bunyinya dengung di sini. Wa amma, dengung di sini. Kemudian adanya hukum nun yang sukun. Tuan-tuan ingat ke tidak nun yang sukun saya sebut tadi, tuan-tuan para pendengar? Apabila tanda sukun itu ada di atas huruf nun, maka hendaklah dibaca dengan izhar. Bila tidak ada tanda sukun, maka hendaklah dibaca dengan dengung. Bila dibaca dengan izhar di sini, tuan-tuan sekalian, maka hukumnya ialah izhar halqi. Kenapa dipanggil izhar halqi? Kerana huruf nun, selepas huruf nun yang sukun ini adanya huruf-huruf halqum. Dan huruf kha ini merupakan salah satu daripada huruf halqum. Huruf halqum ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghin dan juga kha. Di sini adalah huruf kha. Maka hendaklah dibaca dengan izhar halqi. Tidak dibaca dengan dengung yang sempurna. Okey, tidak dibaca dengan dengung yang sempurna, dibaca dengan izhar, dengan zahir, dengan jelas. Okey, saya bagi contoh lagi sekali bacaannya ialah wa amma man kha wa amma man kha. Okey, wa amma man kha. Hukumnya di sini apa dia? Izhar halqi. Izhar halqi. Baik. Kita teruskan lagi, tuan-tuan para pendengar muslimin muslimat. Khaffat ma, sama juga huruf ta yang sukun di sini, dia merupakan sifatnya ialah huruf hamas. Bagikan sifat huruf ta yang sukun dengan hamasnya. Kemudian mawazinuh, sama seperti mana kita dah sebut pada ayat yang ke-6, berkait pada ayat yang ke-6 berkait dengan makhraj huruf zai jangan bertukar dengan huruf zal. Dan di sini kita sukunkan huruf ha kerana kita waqaf di sini. Baik, kita terus pada ayat yang ke-9 insya-Allah. Ayat yang ke-9, fa ummuhu hawiyah. Lagi sekali, fa ummuhu hawiyah. Okey, tuan-tuan para pendengar, di sini ada lagi mim yang bersabdu ataupun mim yang bertasydid, mim yang syiddah, maka hendaklah dibaca dengan dengung 2 harakat. Fa ummuhu. Dan di sini adanya hak dhamir. Ini ada hukum di sini. Hak dhamir bertemu dengan huruf selain hamzah. Saya ulang. Hak dhamir bertemu dengan huruf hamzah. Bertemu dengan huruf selain hamzah. Hak dhamir, ini hak dhamir ni, huruf ha ini dipanggil hak dhamir. Apa maksud dhamir? Dhamir ni ganti nama.
Okey, ganti nama, kata ganti nama. Fa ummuhu. Ha ini merupakan hak kata ganti nama. Kemudian dia bertemu dengan huruf selain hamzah. Apakah huruf selain hamzah itu ni? Huruf ha ini. Kalau bertemu dengan huruf hamzah, dia hukum lain. Di sini hukumnya ialah maksilah sughra ataupun orang dulu-dulu panggil maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Tapi saya lebih suka menggunakan istilah maksilah sughra. Itu yang saya terima daripada guru-guru saya. Maksilah sughra. Okey. Bila mana hak dhamir bertemu dengan hamzah, maka dia jadi maksilah kubra ataupun maksilah tawilah. Dan saya juga lebih suka menggunakan istilah maksilah kubra. Maksilah kubra dan juga maksilah sughra. Ingat, maksilah kubra bila hak dhamir bertemu dengan huruf hamzah. Maksilah kubra. Maksilah sughra apabila huruf hak dhamir bertemu dengan huruf selain daripada hamzah. Maka di sini ialah huruf selain daripada hamzah, huruf ha. Maka hukumnya ialah maksilah sughra. Okey. Maksilah ini tuan-tuan sekalian, dia ada syarat. Syarat dia apa dia? Mestilah huruf ha dhamir itu dia berada di antara dua huruf yang berbaris. Dua huruf yang berbaris. Okey? Dua huruf yang berbaris. Maksud dua huruf yang berbaris, sebelum huruf ha bukannya huruf yang mati. Selepas huruf ha bukannya huruf yang mati. Ataupun salah satu daripada dua huruf ini bukannya huruf yang mati. Okey. Kalau kita lihat di sini sebelum huruf ha ialah huruf mim yang berbaris di hadapan. Dan kita lihat di sini selepas huruf ha adanya huruf ha yang berbaris di atas. Maka kedua-dua huruf di antara huruf ha ini adalah huruf yang berbaris. Maka menepati pada syaratnya. Oleh sebab itu nama hukum di sini ialah maksilah sughra. Dan sekiranya salah satu daripada dua huruf ini sukun, maka dia bukanlah maksilah. Kerana tidak menepati pada syaratnya. Okey, jelas. Dan di sini pun sama, hawiyah kita waqafkan pada kalimah tak marbutah ini dengan huruf ha. Kerana kita berhenti di sini, kita sukunkan huruf tak marbutah ini kepada huruf ha kerana kita waqaf pada ayat ini, maka hendaklah dibaca dengan sukun. Hawiyah, bunyi huruf ha itu. Hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Itu bunyi dia. Okey, kemudian kita terus pada ayat yang ke-10 pada hari ini insya-Allah, surah Al-Qari'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. Lagi sekali. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. Okey, pada ayat yang ke-10 sama juga hukum seperti mana ayat yang ketiga. وَمَا أَدْرَاكَ. Satu diberkait dengan ma jaiz munfasil. Kenapa ma jaiz munfasil? Saya dah sebut sebelum ini. Apabila huruf ma bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah, maka dinamakan ma jaiz munfasil. Dia berpisah, dia terasing. Kalau muttasil, dia bersambung, dia dalam satu kalimah. Kalau munfasil, dia bercerai, dia asing, dia dua kalimah. Kalimah yang berbeza. Sebab itu dipanggil ma jaiz munfasil. Satu kalimah wama, satu kalimah adra. Dan hukum yang berkait dengan sifat huruf dal di sini ialah qalqalah, maka hendaklah diberikan sifatnya sedikit lantunan pada huruf dal yang sukun ini. Wama adraka ma hiya. Dan ayat yang terakhir, narun hamiyah. Narun hamiyah. Lagi sekali. Narun hamiyah. Okey, dalam ayat yang ke-11 di sini tuan-tuan para pendengar muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, adanya baris dua di hadapan atas huruf ra. Di sini panggil tanwin, bertemu dengan huruf ha. Ni bertemu dengan huruf ha.
maka hukum di sini ialah izhar halqi. Izhar halqi. Kenapa dipanggil izhar? Kerana bacaannya dibaca dengan jelas. Kenapa dipanggil halqi? Kerana tanwin bertemu dengan huruf halqum. Huruf halqum. Hak salah satu daripada huruf halqum seperti mana saya sebutkan tadi. Huruf-huruf yang berada di halqum kita. Jadi di sini hendaklah dibaca dengan jelas, terang, okey, dan dengung yang tidak sempurna. Bacaannya ialah narun ha. Okey, dan ra bila baris dua di hadapan ataupun baris dua di depan, jangan terlalu bunyi getarangnya. Narun, run. Dia bunyi terlalu kuat getarang, itu pun salah juga. Kerana sikit sangat bagi ra ini, bila mana dia baris di hadapan ataupun baris atas, maupun baris bawah sekalipun, dia bunyi ra ini dia tidaklah terlalu kuat getaran itu, hanya sedikit sahaja bunyi getaran tersebut. Jangan dibaca dengan narun, run, itu tebal ataupun kuat sangat. Tebal betul, kuat bunyi getaran, itu yang salah. Narun, run, jangan run, terlalu kuat getaran. Dan huruf ha, jaga betul-betul berada di pertengahan halqum, jangan tertukar lagi dengan huruf ha. Narun hamiyah, itu tak tepat bacaan kita. Narun ha, ha berada di pertengahan halqum. Dan terakhir ialah pada huruf tak marbutah di sini, kita waqafkan pada akhir ayat ini, dan hendaklah diberikan sukun kepada huruf tak marbutah dan ditukarkan kepada huruf ha. Maka bunyinya hamiyah, hamiyah, bukannya dibaca dengan hamiyat. Okey, hamiyah dibunyikan, ditukarkan kepada huruf ha. Okey, jadi selesai kita dalam surah Al-Qari'ah ini, tuan-tuan dan para pendengar sekalian. Satu persoalan, kalau kita perasan di sini, pada kalimah hamiyah di atas huruf tak marbutah ini, adanya huruf mim yang kecil. Kalau kita perhati betul-betul, adanya huruf mim yang kecil di sini. Baik. Sebenarnya huruf tak marbutah di sini berbaris dua di hadapan, ataupun kita sebut sebagai tanwin. Baris dua di hadapan. Kenapa digantikan baris satu lagi tu, baris dua satu lagi kepada huruf mim yang kecil? Kerana dalam hukum yang kita belajar sebelum ini, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya ialah iqlab. Iqlab ialah menukarkan. Tukarkan tanwin itu kepada mim yang kecil. Bacaannya, tukarkan tanwin itu kepada mim yang kecil bila mana bertemu dengan huruf ba. Di sini kita bertemu dengan huruf ba kat mana? Pada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, bagi sesiapa yang ingin baca dalam keadaan wasal ataupun sambung. Jadi mim di sini, tuan-tuan sekalian, jangan bertukar juga dengan waqaf lazim. Waqaf lazim mim, ada tanda mim tapi kakinya pendek. Ini kaki yang panjang. Maka kaki yang panjang ini untuk hukum iqlab. Jadi saya bagi contoh kepada tuan-tuan para pendengar, sekiranya ingin sambung bacaannya ialah hendaklah dibaca dengan iqlab, hendaklah dibaca dengan dengung dua harakat pada huruf ba di sini bila mana kita ingin sambung. Contoh saya bagi, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ. Itu cara bacaannya. Hati-hati juga tuan-tuan, kalau nak sambung hamiyatun dengan bismillah di sini, jangan berhenti pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita baca Alhaakumut Takatsur. Ini yang ditegah, dilarang oleh para ulama. Kerana ini berkait dengan hukum basmalah, hukum membaca basmalah antara akhir surah basmalah dan juga awal surah. Hati-hati, kerana apa? Dibimbangi orang yang baru mendengar Al-Quran, dia akan ingat bismillah ini sebahagian daripada surah yang sebelum itu. Itu yang ulama tegah, ulama sangat larang,
Kalau kita nak sambung akhir ayat, akhir surah dengan basmalah, maka sambung sekali dengan awal surah. Jangan berhenti pada bismillahirrahmanirrahim. Ini cara yang sangat-sangat dilarang. Contoh saya ambil contoh macam mana ni, saya baca lagi sekali. Contoh yang dilarang ialah kita baca dengan narun hamiyatun bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur. Dibimbangi orang yang baru mendengar Al-Quran, dia ingat, oh rupanya bismillah ni akhir surah, rupanya bismillah ni dalam surah Al-Qari'ah lagi. Sebenarnya bismillah ialah pemisah antara surah-surah yang lain. Cuma perbezaan para ulama mengenai bismillah dalam surah Al-Fatihah itu kita bahas sebelum ini dah berkait dengan surah Al-Fatihah. Jadi di sini diletak tanda mim kecil di sini untuk kita semua tahu adanya hukum bila mana kita wasal, kita sambung, bila mana kita baca dengan bismillahirrahmanirrahim di sini, maka cara kita nak berhenti pun hendaklah kita pandai, kita tahu ilmu di sini. Ulama sangat melarang, tegah kita semua bila mana kita sambung lalu kita wakaf pada kalimat, pada ayat bismillahirrahmanirrahim sebelum kita mulakan dengan awal surah yang lain. Okey tuan-tuan dan para pendengar muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, kita dah selesai satu surah hari ini berkait dengan surah Al-Qari'ah. Alhamdulillah, kita dah sampai pada surah Al-Qari'ah sejak kita mulakan dari surah Ad-Duha yang kita laksanakan di bulan Ramadan, dan kita sambung lagi sehinggalah selesai ke surah An-Nas. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita mendoakan moga-moga kita sentiasa diberikan kesihatan, diberikan kekuatan untuk belajar, untuk terus berkongsi ilmu, insya-Allah mudah-mudahan. Dan apa yang saya harapkan kepada para pendengar tuan-tuan yang setia mendengar program Al-Quran Sahabatku ini, bukan hanya setakat mendengar setiap kali kita bersiarang, tetapi sentiasalah membaca Al-Quran dengan mempraktikkan apa yang kita belajar, dan kita bertalakilah, carilah guru-guru untuk kita tahu kesilapan-kesilapan dalam bacaan kita. Dalam masa yang sama kita boleh tahsin bacaan kita secara langsung daripada guru kita. Apatah lagi guru kita itu adanya sanad bacaan daripada Nabi SAW, sudah tentu dan pasti bacaan kita itu direct daripada Nabi SAW. Dan mudah-mudahan apa yang saya harapkan tuan-tuan dan para pendengar sekalian, Quran yang kita dekat setiap hari ini, Quran yang kita baca setiap hari ini, Quran yang sentiasa kita jadikan sahabat kita setiap hari ini, mudah-mudahan dalam kubur nanti Quran inilah yang akan jadi teman kita dalam kubur, yang akan menjadikan cahaya kepada kubur kita insya-Allah. Dan Quran inilah yang akan menjadikan hujah kita nanti tak kala mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan dan para pendengar yang dikasihi oleh Allah Taala sekalian, jangan lupa setiap hari Selasa pertemuan kita untuk siri Al-Quran Sahabatku, kita tahsin surah-surah lazim pilihan setiap hari Selasa jam 11 pagi insya-Allah. Pastikan tuan-tuan telah bersedia di page kami Masjid Al-Muktafi Billah Shah, dan jangan lupa untuk like bagi yang belum like page Masjid Al-Muktafi Billah Shah, dan subscribe di YouTube, di channel YouTube kami iaitulah TV MAMBS. Dan anda juga boleh mengikuti di Instagram kami mambs.kt sebarang perancangan, program, aktiviti yang diadakan di Masjid Al-Muktafi Billah Shah ini kami maklumkan di media sosial ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat bersama insya-Allah, dan kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Moga diberikan kekuatan, kesihatan, panjang umur supaya ilmu ini sentiasa berkembang dan sentiasa menjadikan menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita sepanjang zaman, sepanjang masa insya-Allah. Terima kasih kepada para pendengar yang setia dengan program-program kami. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi. Mohon maaf kesilapan daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.